Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton FB yang dirahmati sekalian, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki. Pada minggu ini kita sambung kembali kitab Sallu 'alan Nabi bab yang ke-16. Kita masih online dan live FB. Kita tidak lagi belum berkuliah sepenuhnya, insya-Allah lah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar di kehadapan nanti kita diizinkan oleh Allah untuk kita berkuliah secara live dan juga secara berjemaah di masjid dan surau, insya-Allah. Doakan supaya Allah Taala permudahkan kita. Kalau kita ikut pun semalam jawapan daripada pengarah KKM menyebutkan bahawa kita ni dah tinggal satu angka je sekarang ni kan, tentang COVID-19 ni. InsyaAllah lah kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita ni dipermudahkan, dan dia pun dah tengok SOP untuk masjid dan surau untuk membenarkan solat berjemaah itu secara manual macam mana biasa, dan juga SOP yang lain. Yang pentingnya kan dia kata semalam, kalau saya ustaz dengar lah, jangan lupa basuh tangan, pakai mask, jaga kebersihan dan sebagainya. Itu semua merupakan sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Insya-Allah. So pada pagi ini kita sambung kuliah pengajian kita secara online ini. Tajuknya ialah tajuk yang ke-16, ikhlas dan suka menolong. Ikhlas dan suka menolong. Itu tajuk pada pagi yang berkat mulia ini, insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Rajulun kana lahu fadlu ma'in bitariqi famana'ahu minni ibn sabil, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha radiya fa in a'tahu minha radiya wa in lam yu'tihi minha sakhita. Wa rajulun aqama sil'atahu ba'dal asri faqala Allah alladhi la ilaha ghairuhu laqad u'titu biha kadza wa kadza fasadaqahu rajulun wa fi riwayati fasaddaqahu wa akhizuha wa lam ya'ta bihi summa qara'a hadhihi al-ayah innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3 golongan. Nabi bersabda 3 golongan Allah tidak berkenan melihat mereka pada hari kiamat. Allah tak suka tengok dema pada hari kiamat. Tidak menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Allah tidak menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa dia, tuan-tuan? Siapa dia, ya, perempuan? Yang pertama, orang yang punyai air pada jalan yang dilalui orang, kemudian dia tidak mahu memberikannya kepada orang yang sedang berada dalam perjalanan. Ini Ibnu Sabil. Orang ada musafir, dia ada air tapi dia tak nak bagi air itu pada orang. Yang kedua, orang yang berjanji setia kepada seorang pemimpin. Dia berjanji setia kepada seorang pemimpin, di mana dia tidak berjanji setia kecuali agar mendapat harta dunia. Janji dia tu, janji setia dia tu, dia nak dapat habuan. Okay, apa aku dapat? Gitu sekarang ni kan. Nanti kita tengok dalam huraian-huraian disebut oleh penulis kitab ini atau penulis buku ini, apa yang dihuraikan kepada kita. Okay? Jadi pemimpin ni, apa yang aku dapat, apa yang aku nak. Dia tak sedar dari jadi pemimpin itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang yang menawarkan barang dagangannya setelah asar. Dia menjual barangnya selepas waktu asar. Adakah tak boleh, adakah boleh? Nanti kita tengok apa hukum-hukum dan syarahan hadis tersebut. Lalu dia berkata, demi Allah aku mendapatkannya sekian dan sekian, sehingga seseorang pembeli membenarkannya. Dalam riwayat yang lain, ada juga hadis ini riwayat yang lain, maka seseorang percaya dan mengambilnya padahal dia tidak mendapatkannya seperti itu. Dia berniaga tu, dia kata harga sekian, tapi sebenarnya bukan itu yang dia dapat. Kemudian Rasulullah SAW membaca, sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit. Nabi baca ayat Quran tadi. Nabi baca ayat ini. Dan disebut sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolaknya janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik di akhirat. Tak dapat bahagian baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat nanti. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan juga Ashabus Sunan. Baik, kalimah-kalimah yang ada dalam, yang ditulis dalam kitab ni, dia macam hadis 40 juga. Kitab ni macam lebih kurang lah hadis 40 juga. Dia ada kosakata yang ada. Apa di antara ayat tulis itu? Yuzakihim, iaitu mensucikan mereka dari dosa, dan ada pendapat yang menyatakan memuji mereka. Alim, iaitu menyakitkan, pedih. Fadl, iaitu kelebihan. Ibnu Sabil, orang yang berada dalam perjalanan. Al-mubaya'atu lil imam, menerima atau janji setia dan mentaati seorang pemimpin. Dunia, yang dimaksudkan dengan dunia adalah harta dunia. Yang dimaksudkan dunia ialah dengan harta dunia yang dia dapat. Apa yang dikendakinya ketika nak menjadi pemimpin itu, dia mencari kehidupan dunia semata-mata, kan. Kemudian katanya lagi, sakhit maksudnya marah, al-sil'ah barang dagangan, aqamaha menawarkan dan mempromosikannya, berasal daripada perkataan qamat al-suqu, iaitu pasar itu ramai, laris. Yashtaruna, mereka membeli, tukar menukar barang, adullah, sesuatu yang dijanjikan,
kepada Allah, ganti rugi harga aiman, jamak pada yamin, maknanya sumpah. At-tam'an, ganti rugi dan harga al-khalaq, bahagian. Al-khalaq itu bahagian. Itu kosakata yang disebut dalam kitab ini, dan kita mengambil tengok apa dia penjelasan yang diberikan kepada kita berkenaan dengan hukum yang disebutkan tadi, iaitu ikhlas dan suka menolong orang. Apa tajuk ni pagi ni, dan kita akan huraikan satu persatu 3 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan juga Ashabus Sunan. Baik. 3 golongan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Semasa semua jiwa mendapat balasan apa yang telah dilakukan. Semua manusia, semua diri, semua individu mendapat balasan apa yang nak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa yang telah dilakukannya, maka dia tidak memandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan lembut. Pada hari itu 3 golongan ini Allah Taala tak pandang mereka, dan tak pandang mereka dengan rasa kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan lembutnya. Sebaliknya Allah melihat mereka dengan kemurkaan dan menghinakannya. Allah melihat mereka itu dengan kemurkaan, dan Allah menghina mereka. Alim tadilah, walahum azabun alim. Mereka akan diazab dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak menoleh kepada mereka sama sekali sebagai sikap berpaling dari mereka dan menambah kemurkaan kepada mereka. Allah tak pandang mereka, Allah tak tengok mereka. Dengan sebab apa? Sebab sikap mereka. Sebab sikap 3 golongan ini. Serta tidak mensucikan jiwa mereka dosa ketika hidup di dunia. Allah tak sucikan hidup mereka ketika mana di dunia, ketika di akhirat nanti. Kerana dunia ni mereka loba dengan apa yang ada di dunia ni, mereka nakkan harta dunia ni. Itu yang bahaya tuan-tuan, ya. Kita kena faham, sidang penonton sekalian, yang mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan kebenaran yang disampaikan kepada kita. Sekecil-kecil perkara sampailah kepada sebesar-besar perkara. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa mereka? Bagaimana, satu soalan, bagaimana Allah SWT akan menyucikan jiwa mereka sedangkan mereka tidak menyediakan diri mereka untuk menerima hidayah? Tak nak terima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tak nak terima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memalingkan diri mereka daripada petunjuk Allah. Bahkan mereka jelas mengotorinya dengan niat jahat dan pembohongan janji mereka yang merupakan sebahagian daripada perbuatan nifaq, serta tidak mahu menolong orang yang memerlukan pertolongan. Bahkan diri mereka tadi, 3 golongan ni, dia telah tidak dengan niat jahat, mengotori jiwa dia dengan niat jahat. Dia nak benda tu, nak dapat jadi pemimpin, nak menjual barang tadi. Kemudian dia tak nak bagi orang minum ketika mana orang bermusafir dan sebagainya. 3 golongan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ataupun dia mengutamakan kepentingan dunia daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dengan balasan syurga. Dia tolak, maka dia nak pilih dunia saja. Sebab sifat tadi tu dia bagikan kepada kita ni, niat dia mengotori jiwa dia dengan niat jahat serta pembohongan janji yang ada dalam diri mereka, itu sifat nifaq, sifat munafiqin. Berjanji dia berdusta. Ini yang disebut ni. Okay. Tidak mahu menolong orang yang memerlukan pertolongan. Dia tak mahu tolong orang, kan? Okay. Kita akan sebut sikit-sikit lah tuan-tuan, ya, sidang penonton yang rahmat sekalian, kan? Saya wallahu alam bila sebut pertolongan ni, kan, ini musim-musim orang nak tolong orang ni, kan. Musim kita ni, musim PKPP ni, musim kita masih lagi memerlukan bantuan, masih lagi kita nak tolong orang, masih lagi kita memerlukan pertolongan-pertolongan daripada orang.
Orang yang kita tolong tu hargailah. Orang yang kita bantu itu hargailah bantuan yang diberikan kepada mereka. Itu satu. Orang yang nak membantu pula, bantulah sebetul-betul dengan bantuan yang diberikan. Kan? Nak menolong. Kan? Ni musim ni dah masuk dah Zulqa'dah. Okey, musim nak korban ni. Kan? Saya sebut dalam FB saya ni. Orang hari ni tu saya kata ruginya kita mengambil kesempatan sekali tapi tak pernah mengingati sampai ke depan berkali-kali yang Allah Ta'ala bagikan kita nikmat rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita tengok nikmat rezeki itu sekecil-kecil perkara yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai sebesar-besar nikmat dan juga apa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Kan? Kita kena cek, kita kena tengok tuan-tuan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa saya sebut bulan Zulqa'dah? Bulan Zulqa'dah ni kalau kami nak pergi ke Mekah, dah terbang dah, saya dah awal dah terbang itu hari, seminggu sebelum biasanya seminggu sebelum bulan masuknya bulan Zulqa'dah ni, 1 Zulqa'dah tu kami dah terbang, ataupun 3 hari 4 hari sebelum tu kita dah bersedia untuk menjadi khadam kepada tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yufur Rahman. Itu kamilah sebagai petugas haji. Kalau musim ni juga, kalau kita dekat Malaysia ni, musim ni lah orang mula mencari nak membuat korban, kan? Itulah, cari lembu, cari kerbau, kan? Cari kambing, itulah. Bila ni ini orang memerlukan pertolongan dan kita perlu memberi bantuan kepada orang. Okey. Jangan ambil kesempatan. Saya nak sebut tadi. Maksudnya jangan kita mengambil kesempatan. Oh ni untung sekali ni masa Covid ni lembu semua mahal-mahal. Tadi pun dalam kawan bagi tadi, dah 3-4 hari ni dah orang duk tanya saya, Ustaz, lembu Ustaz harga berapa apa semua. Saya dah keluarkan dalam FB saya tu harga lembu saya berapa. So pergi tengok tanda, kita bagi yang itulah, tak ada yang lain. Kita dah belajar dah daripada dulu, dah hampir dah 10 tahun dah saya menguruskan lembu korban ni, dan ada beberapa orang yang kita telah ambil dulu. So hari ni kita tak lagi mengambil daripada mereka, kita buat sendiri. Kita feedlotkan, kita bagi dia lembu tu makan jagung, kita bagi dia makan jerami padi, kemudian kita bagi dia dedak, kita bagi dia dia panggil sawit punya taik minyak sawit tu kan, kita bagi makan dia untuk kesihatan badan dia, bagi dia gemuk, bagi dia sihat, tuan-tuan. Dan kita tidak pernah pun mengambil kesempatan dengan harga-harga yang cukup-cukup mahal, kan? Masih boleh lagi lah kalau kita nak buat korban ni dengan harga tahun lepas 650, 680, masih boleh lagi. Jangan tinggi sangat kita ambil. Kadang-kadang sampai tak mampu orang nak buat korban pula dah, kan? Ada orang cari pula yang paling murah. Kita kena faham, ini kata nak bantuan. Saya sebut tadi dalam bab tajuk ni tolong menolong, kan? So kita nak beri, kita kena fikir macam ni, okey. Bila kita ada barang, kita ada produk kita ada binatang lembu tadi tu, kita dah bagi dia makan cantik untuk kita bagi dalam musim korban ini atau musim akikah tu, kita nak bagi tumpah darahnya, dagingnya, kan? Keikhlasan pahala yang kita buat itu untuk diri kita dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak tengok, fasholli rabbika wanhar. Itu ayat yang menjadi dalil kepada kita ini. Dan juga ada hadis Nabi SAW dan juga dalam Al-Quran yang lain, ayat-ayat dalam surah Al-An'am ada sebut di sana berkenaan dengan bab pemberian ini. So kita nak bantu, sebab tu saya kabur tadi, kita nak buat bantuan tu, kan? Saya masih lagi lah, saya kekal dengan harga 650 ke 680. Mungkin tahun lepas kita dengan harga 650, tapi kenapa ada dua harga tahun ni? Kita ada lembu A, lembu B, sebagai contoh. Itu untuk kita fahamkan, okey. Dan ada juga orang yang nak beli lembu pada kami, insya-Allah kita jual dengan harga yang berpatutan lah. Ada tengok dalam Facebook saya tu, kan? Dan kita dah masuk lah sekali, harga masuk tali, masuk sekali dengan Allah SWT Muhammad. Dia punya dia punya tali dan juga dia punya penghantaran, begitu kita buatkan sekali. Kecuali kalau luar tu jauh daripada selain daripada dalam kawasan Ipoh, Batu Gajah, apa semua ni, itu mungkin kita cas sikit lah, tapi taklah banyak kita cas, kan? Ada yang nak buat korban dengan kami,
pun kami masih buka lagi lembu insya-Allah. Dan ada juga yang nak join untuk kami sembelih, kami lapah. Kemudian depa selebihnya kita hantar balik kepada orang yang masjid ataupun surau. Permudahkan cara, takutlah sebab dia benarkan 30 orang saja kan untuk sesuatu masa. Takut-takut itu daripada daripada SOP daripada semalam kan, SOP yang dia keluarkan semalam. Tapi Perak lain pula sikit. Kita takut itu je lah, kita takut nanti berebut-rebut. Tapi tuan-tuan, di situ ada hikmah yang kita tengok, okey, hikmah korban. Kita tengok hikmah korban tadi, insya-Allah saya akan satu bab yang saya akan huraikan dalam bab tajuk hikmah korban ini. Tapi saya tak panjangkan pada pagi ni, bukan promosi tak, tapi nak sebut kita nak buat bantuan pada orang. Sebab kita nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak nanti insya-Allah lah, kalau katalah benda tu besar, benda tu elok, kita bagi yang banyak daging dia pun sebagainya, maka akan perpanjangan lagi lah kita punya pahala. Itu kita kena faham. Itu kita disebut dari situ ikhlas dan tolong menolong dalam tajuk yang kita bahaskan pada pagi ni. Masih lagi dalam tajuk itulah, tak lari daripada tajuk apa yang kita bahaskan. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkenan mensucikan mereka, wala yuzakkihim. Dalam hadis di atas juga dapat difahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji mereka kerana mereka orang yang berdosa. Allah Ta'ala tak puji golongan ini, 3 golongan ini tadi. Golongan yang tak nak bagi minum orang ketika mana bermusafir, golongan yang menjadi nak jadi pemimpin. Tapi apa dia dapat dengan sebab jadi pemimpin tadi, dan yang ketiganya ialah menawarkan barangan dagangan dia tapi menjual pada waktu yang pada waktu asar tadi tu, dan dia mengatakan bahawa keuntungannya selalu sikit apa semua, sehingga memperdayakan pembeli tadi. Itu sebahagian daripada yang 3 disebut ni. Akan kita huraikan insya-Allah satu persatu pada pagi ini. Selain mendapat murka dan tidak disucikan, mereka juga mendapat azab yang pedih di akhirat, berselimutkan nyalaan api dan terbakar. Tu selain daripada tak dapat dema ni, golongan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga mendapat azab yang cukup pedih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan nyalaan api yang membakar mereka sendiri. Itulah kita kena faham. Baik. 3 golongan di atas adalah dia kata yang pertama, seorang yang punya air berhampiran dengan jalan yang biasa dilalui oleh orang seperti perigi, telaga atau tempayan yang melebihi keperluannya. Kita dekat sinilah saya sebutlah dekat Malaysia ni, kalau kita nak jumpa benda yang tepi-tepi jalan yang ada wakaf air, wakaf apa semua ni, payah tuan-tuan. Tapi masa saya mengaji di negara Arab dulu, termasuklah di Arab Saudi, dia masih ada lagi benda-benda tu. Dia letak satu tangki bekas tangki lah orang panggil kan, ataupun mesin. Sebab tu ada mesin di situ, mesin ma'ul air yang boleh kita minum, kan, air untuk kita boleh minum air itulah. Maksudnya air itu macam air tapisan sebagai contoh kan, itu masih dibuat dan diberi minum kepada orang yang lalu lalang situ. Tapi di Malaysia memang tak ada, kan, nak letak kawi habis dengan mesin-mesin sekali. Kalau letak kawi dekat dekat jalan tepi RNR ke apa, kita nak buat contohnya wakaf kan, leboh jangan kan, itu payah kita ni. Sebab benda-benda macam tu kan. Ini bukan promosi barang tadi, tapi produk air tadi nak letak dekat situ, pakat leboh lah kan, tabur masjid pun leboh, apatah lagi benda-benda yang macam tu nak letak kat masjid. Tapi alhamdulillah ada setengah masjid yang letak, masjid daerah ni ada letak, masjid Batu Gajah ni insya-Allah ada. Di tempat saya pun alhamdulillah masjid kami ada letak juga bekas air tadi tu untuk minuman kan, untuk bagi orang yang datang minum ke, atau nak ambil, nak berjalan ke, nak musafir pun dia bolehkan. Ini tak, dia tak bagi orang nak minum air tadi, tak buat. Okey. Kemudian dia tidak mahu memberikan kepada musafir yang bertemu dengannya yang sedang memerlukan air. Ada musafir yang nak minta air, dia marah-marah nak bagi, tak bagi apa semua. Ini golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang pertama yang dimurkai oleh Allah Taala. Dia tak nak bagi orang minum air kan, dia tak nak buat. Okey. Sebagai contohlah, macam-macam kekangan yang dibagikan. Bila kita kata boleh buat macam ni, dia kata tak payah. Buat apa nanti membazir dan sebagainya. Dah, kita kena tengok setiap minuman yang orang tu minum, setiap kebaikan yang orang tu lakukan, pasti kita akan mendapat pahalanya insya-Allah. Begitu kalau kita faham dalam Islam ni kan.
nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Contoh ya, kita dulu seorang, sebagai contoh, kemudian berdua, itu nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Lagi nikmat yang diberi Allah Ta'ala, selepas berdua ada seorang lagi tambah, lepas seorang lagi, Allah, Masya Allah, apa yang diberi oleh Allah Ta'ala, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 11 anak-anak yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang dia kata nikmat daripada seorang, dia bercambah nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kata sekecil-kecil nikmat yang perlu kita nilai, sehinggalah sebesar-besar nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semalam ada orang tanya, kenapa Ustaz, perlu ke bila kita nak sebut hadiahkan Fatihah tu kepada orang tu, dia tu dalam bracket dibaca, apa maksud itu Ustaz? Ya tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok je, kita tengok Al-Fatihah tapi kita tak baca Fatihah tu, sebab tu dia suruh baca. Tak apalah, tak ada masalah pun, itu tak ada melibatkan dalam bab agama apa sebagainya. Cuma bila kita baca tu, insya-Allah kita mendapat pahala. Tak baca tak dapat pahala. Al-Fatihah kita diam, tak ada apa-apa. Kita tengok Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah tu jelah. Tak baca surah Al-Fatihah itu. Itu sebagai contoh. Kita nak dapat nikmat yang kecil yang diberi oleh Allah Ta'ala. Orang seperti ini mempunyai hati yang busuk kerana menahan nikmat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata, penulis kitab kata, orang yang menyekat orang daripada yang memusafir atau memerlukan air, bantuan air apa semua ni, dia sekat tak bagi, maka orang ini dia kata ialah mempunyai hati yang busuk kerana menahan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana nikmat itu menjadi tumpuan kehidupan orang lain. Nikmat tadi itu menjadi tumpuan untuk orang lain, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Macam mana kata haiwan? Mungkin orang tu dia ambil air untuk bagi minuman kepada binatang-binatang ternakan dia. Mungkin juga orang ni dia ada sumber telaga di situ dan disedut airnya untuk diberikan kepada tumbuh-tumbuhan. Dia menanam pokok sebagai contoh, buah-buahan dan sebagainya. Itulah untuk ni. Tapi dia tak bagi, maka orang ni mempunyai hati busuk. Okay? Tempat kita ni tuan-tuan jarang jumpa benda macam ni. Sebab apa? Di tanah kita tu sendiri, alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, adanya air. Adanya air terus, adanya mata air, kita boleh buat telaga, kita boleh sedut, kita boleh pumpkan dia keluar, kita pakai mesin untuk dia keluarkan benda-benda air tadi ni untuk salurkan. Tapi kalau biasa di negara Arab ni, terkadang payah untuk mencari air, dia ada wadi dia. Dia panggil wadi, kawasan wadi itulah dia ambil untuk tanam-tanaman, untuk haiwan dan sebagainya. Tapi dah sekarang ni dah moden, teknologi yang moden. Contohnya di Arab Saudi sebagai contoh, tengok dia punya teknologi pertanian dia pun hebat. Dia ada mesin dia yang tabur terus pokok-pokok sayur-sayuran dia, air itu disedut dan diberi minum, diberi minuman kepada tumbuh-tumbuhan ni tadi kan. Subur tumbuh dia naik. Itu sebahagian daripada kita ni, so kita fahamkan begitu. Kadang-kadang tak tahu ada lagi ke orang buat macam ni apa semua kan. Di tempat kita mungkin tak ada tuan-tuan, sebab kita ada kolam di tanah dia. Kita mungkin tak sama macam di tempat-tempat lain. Tapi di negara-negara Arab, di negara-negara apa yang susah ni, macam di Kemboja apa semua, masih lagi sistem itu masih ada lagi tuan-tuan. Maksudnya sebab tu dalam hadis Nabi SAW ini, bila Nabi peringatkan kepada kita, ada ke golongan ini? Ada tuan-tuan golongan ini ya. Kemudian Allah SWT berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafatakhnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum. Langit dan bumi itu pada asalnya, kata Allah SWT, bercantum sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Kita pun dijadikan daripada air mani kan. Kita dijadikan, digaul dengan pada penciptaan Adam yang awal dulu kita tengok, tanah yang dicampur dengan air. Di sana disebut oleh para ulama kepada kita,
So kita ini dicipta oleh Allah SWT dengan air mani, kan? Ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur angin. Ini kita baca dan kita perbahaskan. Di kalangan para ulama membahaskan ilmu ini, ilmu tentang al-insan, ilmu tentang kemanusiaan. Ini Allah Ta'ala katakan, kenapa kami ciptakan keduanya bercantum dan kami jadikan air tiap-tiap benda yang hidup. Air tadi tu untuk menghidupkan. Kita ada makanan tapi tak ada air, cekik tuan-tuan. Kan? Itu kata tadi. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Anbiya ini ayat 30. Bahkan dia tidak mahu memberikan, airnya yang lebih kepada orang yang paling memerlukannya. Dia tak nak bagi. Ada orang yang paling memerlukan tapi dia tak nak bagi, iaitu musafir yang mungkin akan binasa tanpa air itu. Mungkin orang yang bermusafir tadi itu mungkin boleh mati dengan sebab tak adanya minuman air tadi. Mungkin sebab tu kaedah tu disebut, digunakan dalam kaedah ni. Mungkin ini dalam kaedah tauhid disebut. Kalau tak mati je. Sebab tu dia kata mungkin akan binasa tanpa air. Sebab dia perlu air. Dia ada makanan tapi tak ada air. Dia nak air, okey, kita bagilah dia minuman. Mungkin binatang yang dia bawa tadi tu atau kenderaan yang digunakan seperti unta, keldai, dia perlukan air, tapi tak adalah hari ni dia guna kereta, dia perlukan minyak. Itu berbeza tuan-tuan. Namun dia menahannya pada masa dia sendiri tidak memerlukannya. Dia sendiri tak nak tapi dia tak bagi orang pula untuk ambil air tadi. Ini dia kabarkan tadi dalam kaedah tadi tu, kenapa orang ni jadi kedekut sangat, busuknya hati dia. Jika air yang lebih sahaja dia bakhil, maka pada selain air tentunya dia lebih bakhil. Kalau air pun dia dah bakhil dah, apatah lagi selain daripada air, maka lebih bakhil lah dia. Kalau kita tengok bab air pun dia tak boleh bagi dah, maka yang lain daripada itu pun lebihlah, kata penulis kitab ni. Dia adalah orang yang benar-benar menahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu mendermakannya kepada orang lain. Dia betul-betul menahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tak nak bagi kepada orang lain. Allahu akbar. Tak nak dermakan kepada orang lain. Tidak mahu mendermakannya kepada orang lain, meskipun dengan sikapnya itu menyebabkan kematian orang itu. Walaupun dia tahu kalau dia tak bagi itu orang tu akan mati, tapi tetap tak nak bagi juga. Allahu akbar, kedekut sungguhlah orang ni. Itu yang berhati-hatilah kita dalam memahamkan apa yang disebut oleh Nabi SAW ini kepada kita. Maksudnya kalau ada orang perlu, kita bagi, kan? Kalau ada orang perlu, kita bagi. Itu cerita tentang bab memberi bantuan kepada orang. Maka sudah pasti dia merupakan orang yang layak mendapat azab seperti di atas. Layaklah orang ni sebab dia hati dia busuk, sebab sifat dia bakhil dengan nikmat Allah Taala bagi pada dia. Maka orang ini disebut dalam hadis ini, dalam syarah hadis ini, bahawa orang itu ialah orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam perkara ini ulama fiqh mengecualikan kafir harbi, kafir yang menyerang orang muslimin, dan orang yang murtad. Jika mereka tetap berada dalam kekafiran, maka kita tidak berkewajipan memberikan air kepada mereka. Ini ulama fiqh bahas pula. Ada satu hukum pula dekat sini, kan. Kalau dia tu kafir harbi, orang kafir yang orang panggil memerangi orang Islam, maka tak boleh kita bagi dekat dia. Tidak berkewajipan kita memberikan air kepada mereka. Termasuklah orang yang murtad, orang yang terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia Islam dah, dan kalam-kalam dia, bab akidah dia tak faham, dia tak jaga akidah dia apa semua, yang menyebabkan dia boleh tersasar ataupun terkeluar daripada Islam ni. Setelah kita fahamkan kat dia pun dia tetap melawan juga, maka orang ini dianggap murtad. Itu yang kita kena berhati-hati, kan. Hari ini orang senang je mentakfirkan orang, mengkafirkan orang. Berhati-hati kita nak mengkafirkan orang. Jangan kita cepat. Kita bukan ulama fiqh, kita bukan ulama tauhid untuk mengkafirkan orang, kan. Ada orang ni ilmu pun tak tinggi mana pun, tapi cepat mengkufur, mengkafirkan orang. Kita minta lindunglah daripada golongan ini.
kan, dan jangan mengkhawarijkan orang, mengkhawarijkan orang. Dia hukum orang ni khawarij, keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan fiqh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu akbar. Mengaji ni tak tahu mana, tapi hukum tu cepat. Tapi kalau jelas orang ini memang kafirnya kafir harbi, memerangi umat Islam, memerangi orang Islam, maka kita tetap akan mengatakan dia kafir harbi. Kalau orang itu jelas murtadnya, kan, menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak ada kejahilan pada diri dia, maka kita hukumkan dia sebagai terkeluar daripada Islam. Itu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri dari sudut fiqhnya. Itu kita kena faham. Bukan kita yang menghukum, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menghukumkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghukumkan, dan juga para ulama bersepakat menyatakan hukumnya demikian. Maka kita ambillah pendapat dan pandangan tersebut, boleh kita keluarkan mengikut ketetapan. Bukan kita sendiri-sendiri yang pandai-pandai buat keluar hukum, kan? Kalau kita buat keluar hukum, rosaklah masyarakat, kan? Kita hukum, kita mengikut apa yang kita kaji, apa yang telah ditulis oleh para ulama sebelum daripada kita, dan kita kena fahami apa yang ditulis oleh para ulama itu untuk kita semua, kan? Dia ikut kaedah yang ada dalam usul fiqh, ada dalam fiqh, kan? Itu kena tengok. Ada dalam usuluddin, dalam bab tauhid, itu ada perbahasan-perbahasan yang dibahaskan oleh para ulama kepada kita. Kita ni hanya menyampaikan dakwah kita ni kepada masyarakat kita untuk kongsi sama-sama ilmu yang ada. Baik, golongan yang kedua, seseorang yang bai'ah kepada pemimpinnya. Dia membai'ah kepada pemimpinnya. Bila dia berbai'ah kepada pemimpinnya, dia bersedia taat dan patuh kepadanya. Dia bersedia taat dan patuh kepadanya, namun dia melakukan bai'ah itu tidak ikhlas. Ini ramai, tuan. Itu yang taja langgar bai'ah ni, kan. Boleh ke buat bai'ah ni nak jadi pemimpin? Bila ulama sepakat, ulama bimbang, andai kata kalau tak berbai'ah ini, kan, nanti akan jadi timbul timbul tidak amanah pada diri dia, ataupun timbul satu benda yang tak baik pada diri dia, maka dia terikat dengan bai'ah tadi. Mana mungkin ulama yang memperbahaskan tentang tajuk bai'ah ini, kan, perjanjian dia dengan apa yang diperlukan, mana mungkin dia tak lari kalau tidak berbai'ah. Mana mungkinlah bila ulama dah 20 orang sebagai contoh berbincang, bermuzakarah, membentangkan tajuk kertas kerja tentang bai'ah sebagai seorang pemimpin ini, mana mungkin ulama ini nak tersasar daripada pemahaman mereka. Kalau seorang itu mungkin tersasar, tapi bila dah ramai 10-20 orang, macam kita tengok ni lah isu-isu yang berlaku, SOP tentang korban, tentang semayang berjemaah, tentang semayang di rumah, tentang jarak saf, semua itu merupakan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh para ulama kepada kita. Adakah mereka tidak menilai kepada kalam-kalam ulama ataupun kata-kata ataupun perbahasan-perbahasan ulama-ulama sebelum daripada kita? Ada dah, tuan-tuan. Kan, dalam Quran pun sebut, kalau contohnya bab haji, penangguhan haji ni istata'ah, dah ada dah dalam Al-Quran itu. Pemimpin kita ini menyampaikan kepada kita, ada mudaratnya, ada tak mudaratnya, disampaikan kepada kita, kan. Maksudnya orang yang otoriti dalam bab agama ini, dia telah keluarkan kenyataan-kenyataan yang baik untuk kita terimalah pemimpin. Melakukan bai'ah, dia hanya mengintai peluang kepentingan subjektif dirinya sendiri di sebalik bai'ah itu, seperti pekerjaan atau kerana ada masalah yang mahu diselesaikan, atau untuk mendapatkan harta bagi diri dan anak-anaknya. Dia jadi pemimpin ni, sebenarnya dia ada dah peluang untuk mengintai peluang subjektif yang apa dia dapat daripada bai'ah tadi itu, tentang dia bekerja tadi itu, dia perlu apa. Ini ramailah, kan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wallahi wabillahi watallahi, saya akan taat pemimpin, saya akan taat ini, apa semua janji-janjinya, tapi dalam hatinya
ada sifatnya, ada pula yang lain. Itu bahaya. Kita kena fahamlah dekat sini. Itu kita kena terangkan. Baik, tadi ni dia ada kepentingan diri dia, kan? Nak jadi pemimpin ini ada kepentingan diri. Dia tak ingat yang saya sebut awal tadi, amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pemimpin yang akan membawa rakyatnya, yang akan membawa masyarakatnya ke mana arahnya, apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kan? Itu yang kita kena faham. Bukan ikut selera hati kita. Baik, kepentingan lagi dia nak dapat harta dia. Esok dapat, bila lepas jadi pemimpin esok, harta simpan banyak, millionaire dia ada apa semua. Macam mana kita nak tengok? Anak-anak dia takut, kan? Anak-anak dia nanti tak jadi jatuh miskin ke, jatuh muflis ke, jatuh papa ke. Allahu Akbar. Setiap yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat. Sebab tu kita kena bertauhid ni, dan kita kena faham fiqh ni. Setiap yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah ada rezekinya. Bila hari ni rezeki kita putus, tak ada rezeki lah kita hari ni, kan? Kita sakit sebagai contoh, ataupun tak sakit, tiba-tiba kita jatuh apa ni, pensan, ataupun kita tiba-tiba koma, tak ada rezeki dah. Selepas 3 hari ni ataupun selepas hari ni, besok kita mati, habislah rezeki kita, putus dah rezeki kita. Selain daripada itu, telah tetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada rezeki, insya-Allah. Hari ni kita ada rezeki lagi. Tuan-tuan dah bercadang dah kan, nak minum nak minum pagi tadi di mana? Contoh dah lepas dah. Pukul 10 dah kan. Dah dekat pukul 10 ni dah lepas dah nak minum, waktu minum sebagai contoh. Dah lepas minum dah. Dah fikir pula untuk makan tengah hari. Di mana nak makan tengah hari ni? Sebagai contohlah. Nak makan di Batu Gajah ke, nak kipuh, kita nak pergi kipuh ni, nak makan di Ipoh ke, atau kita nak pergi Kuala Lumpur ke, kita nak makan di Kuala Lumpur ke, kita nak pergi ke utara, nak makan di mana, kita dah cari dah, bercita-cita untuk mendapatkannya. Kita pun sampailah di, contohnya di RNR apa ni, Bukit Merah, kita nak ke utara, kita pun singgah situ makan. Situlah rezeki kita hari ni, ada rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau dah tanya kawan kita, nak makan ke? Tidak. Tak lalu nak makan dah. Sekarang singgah satu lagi tempat nak makan, tidak, tak nak makan dah. 3 kali tanya standby lah kan. Kau tak nak makan, nak putus lah malam ni, malam Jumaat. Mana kita tahu kan? Wallahu a'lam. Itu semua hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kata tadi, kita jadi pemimpin ni macam mana? Kita kena ingat, jika dia mendapat apa yang menjadi sasarannya, maka dia suka dan tenang. Itulah. Dan macam kita tengok politik di Malaysia ni lah, kan? Kita tengok sedikit, saya nak sebut, terangkan sikit lah politik Malaysia ni. Rasa tak selamat, lompat. Rasa selamat, duduk. Itu gitulah, kan? Tak ada satu benda yang orang kata apa yang dipahami oleh ahli politik itu sendiri tentang apa dia peranan dia sebagai seorang pemimpin untuk membantu rakyat dia atau membantu masyarakat di kawasan yang dia dilantik menjadi pemimpin tadi. Tak ada. Yang pentingnya apa? Apa aku dapat? Itu dia. Apa yang aku boleh dapat? Itu salah kan. Ada yang takut. Takut sangat-sangat. Nanti rahsia-rahsia dia dibocorkan, ataupun dia takut anak bini dia tak boleh makan nanti lepas dia tak ada jadi pemimpin apa semua. Itu adalah ciri-ciri yang disebut dalam kitab ini, kan? Baik. Namun jika tidak berjaya mencapainya, maka dia marah dan benci serta menyebarkan isu provokatif kepada orang awam. Inilah isu-isu yang dipanggil hari ini fitnah. Hari-hari sebut akhirnya orang akan apa? Akhirnya orang akan termakan dengan fitnah tersebut. Allahu Akbar. Bahayanya fitnah itu. Berhati-hatilah dengan penyebar-penyebar fitnah ini, kan? Kemudian Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 58, dan di antara mereka ada yang mencelamu wahai Muhammad mengenai pembahagian sedekah-sedekah zakat. Oleh itu jika mereka diberikan sebahagian daripadanya, mereka menurut kehendak mereka suka dan memandangnya adil. Dan jika mereka tidak diberikan daripada zakat itu menurut kehendaknya, maka dengan serta-merta mereka marah. Okey. Inilah yang berlaku, kan? Kenapa nanti tak di apa, kalau dah kita ni orang kata jadi pemimpin ni, kalau tak menyokong apa ni, parti
ataupun yang menang, kita nanti takut tak dapat pula peruntukan tempat kita apa semua. Inilah yang berlaku sejak dulu lagi. Itu kalau kita tengok. Wallahu alam, saya sebut sikit je tuan-tuan, untuk kita memahami konsep berpolitik, terutama dalam negara kita ni kan. Kita kena fahamlah, muhasabah baliklah. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah hari ni pemimpin-pemimpin kita ini, yang ada pemimpin kita pada hari ini, alhamdulillah kita nampak membantu kita setakat sehari dua ni lah. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada mereka. Untuk apa? Untuk membantu kita. Sebab disebut sini, orang seperti itu layak mendapat azab Allah SWT. Kan? Orang yang memikirkan apa yang aku dapat saja, tak memikirkan apa nak dibagi kepada orang lain, nak bantu orang lain pula, maka mereka itu layak mendapat azab Allah, tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia menjual kemaslahatan umat Islam, tidak mahu melakukan dengan kebaikan mereka. Dia tak nak melakukan apa demi kebaikan mereka, demi kebaikan umat Islam itu dia tak nak lakukan. Tipu pula orang Islam pula, kona macam-macam kona, cari pula alasan untuk membetulkan kesalahan, membetulkan fitnah yang telah dilakukan. Ini dosa yang dia telah lakukan. Berhati-hati ya kita nak jadi pemimpin ni. Itulah. Tak kisahlah sama ada pemimpin negara, pemimpin negeri, pemimpin kawasan, kan? Kita pemimpin dalam rumah tangga kita sendiri pun. So kita kena tengok juga. Kita kena jaga ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tidak menasihati mereka dalam memilih pemimpin yang adil, yang memegang teguh agama Allah. Kita pula buat main-main pula. Bila kita memilih pemimpin itu, kita buat main-main pula. Ada pemimpin yang betul-betul nak memperjuangkan agama, kita kata menunggang agama, mempergunakan agama demi kepentingan politik. Salah tuan-tuan. Kita kena faham betul-betul, kan? Kita kena memahami prinsip dalam negara demokrasi itu, dan kita kena memahami konsep berperlembagaan dalam istilah negara kita pada hari ini. Itu mungkin besarlah kita nak bahagikan pagi ni kan. Apa ustaz ni dia ceramah pula dah pasal politik pula. Bukan. Kita masih memilih pemimpin, kan, yang teguh kepada pegangan agama. Itu penting. Ada pemimpin-pemimpin kita yang masih berpegang teguh dengan prinsip agamanya, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita ambil, kan? Yang membawa kebaikan kepada negara, bangsa dan agama. Tiga benda ni untuk negara kita, kemakmuran negara kita, ekonomi negara kita jadi okey apa semua, itu yang kita pilih. Untuk bangsa kita, khususnya orang-orang Melayu, Islam, bagaimana dia nak jaga, itu yang kita ambil. Dan yang ketiganya, kan, untuk agama, terutamanya agama kita ini, jangan dihina, jangan dicela, jangan dikritik-kritik oleh orang. Yang itulah pemimpin yang bagus untuk menjaga maslahah umat Islam. Baik. Kemudian mengatur pemerintahan dengan adil. Adil dalam memerintah. Yang bersalah tetap bersalah. Bila dibawa ke mahkamah, dia berkata hari ini kalau bawa ke mahkamah, orang kena pandai cakap. Tak pandai cakap, habis. Tak tahulah, wallahu alam. Saya pun tak tahu. Tapi saya nak sebut dekat sinilah. Kita mengatur pemerintahan itu mestilah dengan keadilan yang berlaku untuk semua orang. Melaksanakan hukum Allah, menjunjung tinggi kebenaran. Kita laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tak boleh buat semua. Kita buat sikit-sikit dulu. Kan? Hukum yang merangkumi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh buat hudud, kita buat takzir. Ada juga hukum telah ditetapkan oleh Allah Taala di sana. So kita ambil lah. Menjunjung tinggi kebenaran, kita bawa kebenaran itu. Biarlah apa orang nak kata, jangan politik tiap-tiap hari, tapi kita nak bawa kebenaran itu untuk kita meneruskan perjuangan amal ma'ruf nahi mungkar dan mengambil berat kemaslahatan umum. Kita menjaga amal ma'ruf nahi mungkar, kan? Sebab itulah kita tengok COVID yang berlaku ni juga disebabkan ada ulama yang menyebut bahawa dengan sebab corona ini berlaku pada semua dunia ini, sebab manusia pada hari ini dah tidak lagi mengambil amal ma'ruf nahi mungkar. Tak ada dah. Dia cuma kemungkaran-kemungkaran yang banyak berlaku, tapi terkena kepada seluruh umat. Okey, itu sebagai
penjelasan yang kedua. Kemaslahatan umat Islam dalam memilih pemimpin yang adil diarahkan kepada kemaslahatan peribadinya, maka dia mencari keuntungan peribadi dengan memperdayakan rakyat. Dia untuk lantik menjadi pemimpin ini untuk memperdayakan rakyat dia. Tak kisahlah dia peringkat kawasan ke, dia peringkat negeri ke, dia peringkat kita kata dun ke atau sebagainya, untuk kepentingan diri. Kan? Itu yang bahaya tu. Kan? Saya kawan-kawan kemarin kan, bila kita jumpa esko agama kemarin, cerita pasal Fuhas tu, saya cakap kat sahabat tu, aku kalau jadi wakil rakyat rasanya okey kot ya. Lepas tu kawan saya kata apa? Ustaz, kalau nak jadi wakil rakyat jangan pilih yang lepas. Ambil sekarang yang ke depan ni jadi wakil rakyat, itu okey. Sebab orang tengok ustaz kan, dan ustaz nak bawa ke mana. Kan? Lepas tu saya kata jangan jadi pula. Apa bahayanya bila kita dah jadi wakil rakyat, apa aku akan dapat? Itu susah. Saya kata kita bergelak tuan-tuan. Ini kita tengok masalah untuk peribadi. Kita tak bagi pada rakyat, sedangkan kita boleh berkongsi, kita boleh membantu, boleh menolong rakyat kita ni. Kan? Insya-Allah lah. Dalam Malaysia ni duitnya banyak. Tapi kalau buat bantuan, insya-Allah rakyat Malaysia ni akan hidup senang. Insya-Allah, yakinlah. Dia mahu makan lemak beracun dengan memijak-mijak belakang orang ramai. Dia memperdayakan rakyatnya, dia nak makan lemak yang beracun, kata penulis kitab ni. Di lembah ini ramai orang yang dikaitkan dengan parti tertentu, bukan orang ramai. Bukan untuk di lembah ini ramai orang yang dikaitkan dengan parti tertentu, bukan untuk memperjuangkan prinsipnya dan melaksanakan programnya. Bukan dia masuk dalam parti itu bukan untuk memperjuangkan parti tersebut, tapi memperjuangkan apa yang ada pada diri dia saja. Itu bahaya. Ini salah ni. Sedangkan dia dah ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh partinya. Ini kata dalam ni. Juga bukan untuk memperjuangkan kepentingan umat, tetapi untuk kepentingan yang bersifat sementara. Dia bukan untuk memperjuangkan umat manusia ataupun rakyat Malaysia ni, tapi dia untuk diri dia saja. Untuk sementara waktu, masa kita jadi YB ni lah, kita boleh sapu habis semua. Itu bahaya. Dosa tu. Kena ingat dosa yang kita bawa tu. Besok rakyat tuntut kita di akhirat. Jadi kita jadi pemimpin, rakyat akan menuntut kita di akhirat nanti. Lepas ke tak lepas? Kalau tak lepas, janganlah. Kan kita bagilah kepada orang yang betul-betul menjaga amanah tersebut. Jika mereka mendapatkannya, maka dia memuji partinya. Jika tidak mendapatnya, maka dia keluar daripadanya. Ini betul lah apa penulis kitab ni sebut. Syekh ni sebut. Betul tuan-tuan ya. Muhammad Abdul Aziz Al-Khuli, dia sebut dalam kitab ni, bila dia dapat, maka dia akan memuji parti dia. Bagus, parti ni terbaik apa semua. Jika tidak dapat, dia tak dapat peruntuk apa yang dia nak tu, apa yang dia nak dia tak dapat, maka dia akan keluar daripadanya. Itu lompat parti tu kan. Kena akta lompat parti tu kena buat cepatlah. Kan, jangan bagi dia melompat. Jangan jadi katak lompat. Menyerang dengan perkataan yang tajam dan menyakitkan serta menuduhnya dengan segala keburukan dan kesalahan. Serang parti lawan dia. Kita ada kerajaan, ada pembangkang kan. Jadi pembangkang ni bangkang aja kan. Janganlah. Maksudnya kita bagi idea yang baik lah untuk kerajaan tu betulkan. Esok kalau mungkin lepas 5 tahun, bila apa yang kita cetuskan itu mendapat idea yang baik, kerajaan akan buat. Masa ketika itu kita sama-sama membangunkan negara, insya-Allah lah kan negara kita pun akan aman, negara kita pun akan bagus, dan kehidupan rakyatnya pun akan aman, kehidupan rakyatnya pun tidak rasa tersepit, terhimpit dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita mempunyai kerajaan yang bagus dan pembangkang juga yang beri idea yang bagus untuk kerajaannya. Begitu. Esok mungkinlah lepas 5 tahun orang boleh pilih kita pula. Kita naik pula kan. Janganlah bila naik tu nampak penuh hakapnya kan. Nampak penuh menipunya, nampak betul salah guna kuasanya kan. Itulah kita jangan jadi sampai begitu. Ini sebut dalam kitab ni. Mereka itu adalah orang yang tidak mendapat bahagian di akhirat. Allahu akbar. Di akhirat besok tak dapat apa-apa pula. Di dunia pun dah rugi dah kan. Dah rugi dah. Di akhirat pula tak dapat azab. Walahum azabun alim. Dapat azab daripada Allah. Mereka adalah orang yang dalam hatinya ada penyakit.
Kita berhati-hati ya tuan-tuan, menjadi pemimpin ini jangan ada penyakit dalam hati kita, jangan berebut kuasa. Kita diberi amanah oleh Allah Ta'ala, dimenangkan kita ni untuk menjaga masalah ammah, masalah umat Islam, maka kita jagalah yang itu yang terbaiknya. Kita jaga masalah umat Islam, bangsa kita, dan juga kita menghormati bangsa-bangsa lain yang ada dalam negara kita ini. Kita bantu juga. Itulah yang terbaik untuk kita semua. Wallahu a'lam. Kita sampai tajuk yang kedua. Yang ketiga ini insya-Allah kita akan bahaskan pada siri kuliah yang akan datang. Panjang lagi waktu dah dekat pukul 10. InsyaAllah nanti kita akan panjangkan tajuk ikhlas dan menolong manusia ini yang disebut dalam kitab ini. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan jangan lupa kita bersalawat ke atas Nabi SAW, bawa petunjuk rahmat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkongsian ilmu yang ada sedikit daripada saya pada pagi ini, huraian-huraian yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan mendapat kesan yang baik untuk saya dan juga sidang penonton sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.